Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lihat aplikasi 7 langkah penyelesaian masalah. Okay, hari tu kita dah baca secara teori, kita dah cuba faham sikit-sikit maksud kan. Okay, jadi hari ini kita cuba aplikasi. Okey, ingat lagi tak 7 langkah cara menyelesaikan masalah? Okey. Yang pertama, baca soalan hingga akhir. Yang kedua, gariskan maklumat ataupun info penting. Yang ketiga, fahamkan dan fikirkan kehendak soalan. Yang keempat, rancang kaedah penyelesaian yang sesuai. Yang kelima, laksanakan kaedah penyelesaian yang sesuai. Yang keenam, tunjukkan jalan kira atau jalan kerja. Yang ketujuh, semak jalan kira dan jawapan. Okey, kita masuk kepada contoh soalan penyelesaian masalah. Okey, yang mukadimah tunjukkan ni adalah salah satu contohlah masalah yang diberi yang terdapat dalam buku teks tahun 4. Okey. Kita tengok langkah yang pertama baca soalan sehingga akhir. Macam mana kita nak aplikasi? Okey, nampak tak anak panah warna merah? Maknanya kita kena baca daripada anak panah warna merah tu yang mukadimah tunjuk perkataan apa tu? Selesaikan masalah. Okey, dan ada satu lagi anak panah mukadimah tunjukkan dekat atas kan, iaitu pada akhir cerita ditulis kepada ibu terdekat. Maknanya daripada tajuk selesaikan tadi kena baca sehingga perkataan terdekat. Okey. Baca dengan berhati-hati supaya kita tak tertinggal maklumat penting. Maknanya kotak-kotak semualah yang dia tulis tu kena baca, kena lihat. Kepada langkah yang kedua, iaitu gariskan maklumat atau info penting. Okey, tadi kita dah baca. Kali kedua, kita baca sekali lagi, kemudian ambil pen atau pensil, gariskan maklumat penting. Okey, nampak tak? Dalam gambar, mukadimah ada dash-dash kan, ada garisan putus-putus. Yang mukadimah gariskan tu, itu isi penting. Okey, contohnya, mukadimah gariskan bilangan pengunjung, ketiga tempat tarikan pelancong, nama-nama tempat, bilangan pengunjung. Okey, dan yang terakhir mukadimah gariskan soalan lah, kehendak soalan dia tulis jumlahkan sampai bawah kan. Okey, baiklah. Lepas kita gariskan, kita keluarkan maklumat yang kita dapat. Okey, kita lihat kepada langkah yang ketiga. Fahamkan dan fikirkan kehendak soalan. Okey, tadi kita dah garis, dah keluarkan maklumat penting. Okay, sekarang tibalah masanya untuk kita tengok apa yang sebenarnya kita kena buat pada soalan ni. Apa yang soalan ni mahukan. Okey, jadi kita tengok. Biasanya kehendak soalan ni dia duduk dekat ujung-ujung. Okey, contohnya dalam soalan ni, dia tulis jumlahkan bilangan pengunjung paling banyak dan bilangan pengunjung taman rama-rama. Seterusnya dia cakap bundarkan jawapan kepada ibu terdekat. Kita masuk langkah yang keempat, kita rancang kaedah penyelesaian sesuai. Tadi kita dah dapat maklumat, kita dah baca, dah dapat maklumat, kita dah fikirkan apa yang kita nak buat dan fahamkan. Sekarang kita rancang. Okey. Berdasarkan tadi, langkah ketiga tadi, kita dah fahamkan. Tadi kehendak soalan dia suruh kita jumlahkan pengunjung paling banyak dan pengunjung taman rama-rama kan. Okay, maksudnya dia nak suruh kita cari jawapan. Kemudian dia sambung, bundarkan pula jawapan kepada ibu terdekat. Maknanya tadi, bila dah dapat hasil tambah tadi, bukan bagi jawapan yang itu saja tau. Kena lakukan pembundaran pula. Okay, dan kena fahamlah istilah yang digunakan. Contohnya dalam petikan dia kata jumlahkan. Okey, jumlahkan ni maksud dia lakukan operasi tambah. Kita pergi langkah yang kelima, iaitu laksanakan kaedah penyelesaian yang sesuai. Okey. Lihat petikan. Tadi kita dah buat langkah yang pertama. Apa dia? Baca. Yang kedua, gariskan maklumat. Keluarkan maklumat. Yang ketiga, fahamkan dan fikirkan kehendak soalan. Yang keempat, kita rancang. Nak buat apa? Macam mana nak cari apa yang dia nak? Okey, yang kelima ni, bila dia kata laksanakan, maknanya kena buat jalan penyelesaian supaya kita dapat jawapan. Okey, jadi kita tengok.
Okey, dalam petikan ni kita nak dapat penyelesaian dia, kita dah kenal pasti. Yang pertama kita kena bina ayat matematik. Yang kedua, kita kena kira dalam bentuk lazim. Okey, bentuk lazim ingat lagi tak? Bentuk lazim ni yang kita susun. Kalau tadi ayat matematik kita letak sebaris sahaja kan? Okey, jadi dalam bentuk lazim ni dia ada nombor yang duduk di atas, ada nombor yang duduk di bawah dan yang terakhir jawapan duduk paling bawah. Okey, contohnya inilah 31,450 ditambah tanda operasi jangan lupa dengan 29,675. Okey. Sifar tambah 5 kita dapat 5. Okey. Jadi nak menyelesaikan yang terakhir permintaan soalan ni dia kata bundarkan jawapan kepada ribu terdekat. Tadi kita dah kira dan kita dah dapat jumlah kedua pelancong tadi kita dapat 61,125. Okey, jadi kita bundarkan. Okey, kita tengok bagaimana nak bundarkan. Okey, dia kata bundar kepada rumah ribu kan. Okey, jadi gariskan digit rumah ribu. Apa dia? 61,000 digit rumah ribu dia adalah 1. Okey, kemudian kita ingat balik konsep bundar miskin kaya. Ni. Okey, miskin kaya. Kita tengok pula digit di belakang rumah ribu 1 kan. Okey, 1 ni dia termasuk dalam kumpulan miskin. Jadi dia tak boleh bagi rumah ribu. Jadi kita jadikan bermula daripada rumah ratus sehingga ke belakang jadikan sifar. Jadi jawapan kita akan dapat 61,000. Maknanya dekat rumah ribu tak perlu ditambah 1. Kita cuma perlu kekalkan kembali digit tersebut dan yang berubah hanyalah digit di belakang rumah ribu. Maknanya ubah semua digit di belakang menjadi sifar. Okey. Langkah ke-6, tunjukkan jalan kira atau jalan kerja kaedah yang digunakan. Okey. Yang tadi kita buat ayat matematik, kita tuliskan, kita keluarkan nombor sebaris, kita buat bentuk lazim. Kemudian dah dapat jawapan, lepas tu kita bundarkan. Okey, semua tu kita kena tulis di dalam buku ataupun kertas yang disediakan. Kita tak boleh bagi jawapan sahaja. Kena tunjukkan bukti kita mengira. Barulah jawapan kita tu dikira betul. Okey. Langkah yang terakhir, semak kembali jalan kira dan jawapan yang kita telah dapat tadi. Kenapa pula semak? Semak semula supaya mengelakkan kesilapan. Mana tahu kita kira-kira sepatutnya jawapan dia tadi 3 tambah 2 dapat 6. Tetapi di jawapan kita tulis 2 kan? Okey. Mana tahu kan? Okey. Jadi kena semak balik. Okey. Itu sahaja. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.